biasa pada setiap hari Khamis, kami di Studio Malam membawakan segmen Tanya Doktor. Permulaan pada malam ini, tajuk kita adalah mengenai penyakit sis dan juga fibroid. Penyakit-penyakit ini ternyata memberikan satu keresahan kepada golongan wanita. Namun sejauh manakah kecanaan dan juga kesedaran bagi kaum hawa sendiri mengenai penyakit ini? Percaya atau tidak, penyakit ini boleh memberikan satu ancaman dalam kehidupan kepada para wanita. Kita ingin cari jawapannya. Bersama kita di studio pada malam ini adalah Dr. Pravin Poraba yang merupakan perunding sakit puan. Untuk Dr. Pravin, selamat datang kembali ke Studio Malam. Terima kasih kerana menjemput saya kembali, Fitri. Memang an honor to be here. Ya, apa khabar? Khabar baik. Baik ya? Yeah. Okey, doktor dilihat begitu bersemangat sekali. Mungkin satu sinergi yang baik untuk mula pada malam ini. Baik. Inilah satu-satu opportunity di mana boleh bertutur dalam bahasa Malaysia. Kan topik hangat sekarang dekat social media atau kan? dekat media konvensional pun. So, doktor ada peluang lah bertutur dalam bahasa Malaysia. Baik, doktor. Tetapi doktor, kita ingin berbicara mengenai sis dan juga fibroid malam ini. Kemungkinan para wanita kurang kesedaran dan juga pengetahuan mengenai penyakit ini. Sebagai permulaan pada malam ini, mungkin doktor boleh memberi pencerahan. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit sis dan juga fibroid? Salah satu sebab kenapa tepat sekali yang Fitri cakap yang para wanita mungkin kurang tahu ialah bila-bila seorang wanita daripada kaum hawa tu yang ada sis atau fibroid, sebenarnya dia hanya akan dapat tahu jika pemeriksaan dibuat. Because hanya dalam 20% ke 30% daripada wanita yang ada sis atau fibroid akan ada simptom, gejala. So kalau dia tak ada simptom, memang kalau tak check, dia tak akan tahu pun yang awak ada sis atau fibroid. So perbezaan di antara sis atau fibroid, persamaan dulu. Persamaan dia ialah dua-dua berpunca daripada sistem reproduktif wanita. Perbezaan pula, sis selalu datang daripada kilang telur atau ovari, sementara fibroid datang daripada rahim. So itu perbezaan yang amat ketara. So kalau kita masuk perbezaan yang lebih pula, fibroid ialah keran yang dia daripada rahim, dia macam tisu. So dia keras. Padahal sis ialah macam plastik yang diliputi cecair kat dalam. So it's like that. It's cystic, itulah nama perkataan bahasa Inggeris cystic. So itu adalah perbezaan yang ketara. Now fibroid secara normalnya akan menjadi benda yang tidak akan menjadi kanser. So dia tidak akan membawa apa-apa risiko yang sangat bahaya ke pesakit. Although ada juga simptom-simptom yang boleh juga memudaratkan nyawa macam Fitri cakap tadi, which we will come to in a short while. Tapi sis pula boleh menjadi bara. Dan itulah sebab sis, kalau wanita dapat tahu ada apa-apa daripada simptom yang kita akan bincang sebentar lagi, mereka mesti mendapat nasihat doktor awal. Sebab sis ni, kalau nak tunggu dia jadi kanser, kebanyakan kanser ovari hanya dapat ditangkap bila dah tahap 3 atau 4. Tahap yang paling teruk. Pada masa tu baru pesakit ada simptom. Baik, satu permulaan yang baik bagi saya. Tetapi terlebih dahulu saya ingin membuka ruang kepada anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun mungkin ada perkongsian mungkin di kalangan anda yang pernah mengalami penyakit sis dan juga fibroid ini, boleh diutarakan di tanda WhatsApp kami, iaitu di 012-699-6489. Saya ulangi, 012-699-6489. Kemukakan apa saja seperti tanda yang saya telah kongsikan bersama anda tadi. Baik doktor, seperti doktor nyatakan tadi di mana simptom-simptom itu kita akan bicara kemudian. Namun kita ingin lihat juga apakah faktornya yang menyumbang kepada terdedahnya dan juga dijangkiti kedua-dua penyakit ini. Seperti doktor nyatakan tadi, 20% daripada wanita ni dia tidak sedar yang dia ada penyakit ini. Jadi kita nak tahu apakah faktor ni, doktor? Faktor yang boleh menyebabkan, kita mulakan dengan fibroid sebab fibroid lain sis lain. Kita mulakan dengan fibroid. So fibroid daripada kajian-kajian yang dibuat di seluruh dunia dalam 50 tahun yang lepas ni menunjukkan ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan fibroid terjadi pada seorang wanita. Yang pertama ialah sejarah keluarga. So kalau katakan wanita itu ada ibu atau adik-beradik perempuan yang pernah ada fibroid, wanita tu pun ada risiko dapat fibroid. Yang ni bukan tinggi sangat, dalam lingkungan 20 ke 25%. Yang kedua, ethnicity. Kajian-kajian yang dibuat menunjukkan etnisiti berlainan lebih cenderung mendapat fibroid. Seperti di Amerika, kaum Afrika lebih cenderung mendapat fibroid daripada kaum Caucasian. Dekat Malaysia ni peratusan dia hampir sama, tapi kaum Melayu dengan India slightly higher daripada kaum Cina. Ethnicity pun merupakan faktor. Faktor-faktor lain seperti pemakanan semua biasa tak ada efek langsung dekat fibroid. Sis pula berlainan sedikit. Ada sis sebab dia ada
fibroid ni ada sejenis je fibroid. Okey. Padahal cyst ada beberapa jenis, daripada cyst yang biasa sampai ke kanser. So cyst yang berbeza-beza ni memang ada penyebab yang berlainan. So dia tak ada faktor keluarga. Untuk kanser ada, tapi untuk cyst yang biasa, dia biasa tak ada faktor apa-apa yang boleh menjadi. Dan itulah sebab kita selalu cuba menasihati kaum hawa untuk dapat screening yang regular supaya kalau terdapat cyst ni kita boleh bagi rawatan dengan segera. Baik. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ini merupakan satu terma yang popular dan juga biasa kita dengar apabila kita berbicara mengenai isu kesihatan ini. Jadi untuk kita mencegah, kita perlu mengenali apakah simptom-simptomnya. Jadi bagi kedua-dua penyakit ini, apakah simptom-simptom yang kita perlu tahu? Yang pertama, Dr. just nak terangkan dulu, walaupun itu memang by word untuk perubatan in general, mencegah, tapi yang ni lain sikit sebab penyakit ni bukan something yang boleh dipredik, diramalkan. So kita tak boleh mencegah dari segi mencegah daripada berlaku. Tak apa kita boleh buat, macam Fitri cakap, ialah kita boleh mendapat tahu simptom dia awal dan membagi rawatan yang awal. So simptom untuk fibroid dulu. Fibroid selalu simptom dia yang paling ketara ialah pendarahan haid yang tak boleh dikawal. Apa maksud tak boleh dikawal? Untuk wanita yang purata, dari segi purata pendarahan, biasa dia 5 hari dan biasa setiap wanita akan gunakan 2 pad sehari, 1 pad sehari. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi anggaran dia sebegitu. Bila wanita ada fibroid, simptom pertama dan paling ketara ialah penambahan pendarahan. So sekarang dia punya period mungkin 14 hari, 20 hari, dan setiap hari wanita tu terpaksa guna 6 pad, 8 pad, 10 pad. Ada yang worst case scenario di mana wanita tu dah berdarah sangat sampai terpaksa masuk ke hospital untuk transfusi darah pun ada. So itu yang kita panggilkan symptomatic uterine fibroid. Kalau dah sampai ke tahap itu, dia punya rawatan mungkin lain daripada rawatan awal. So itu simptom yang paling ketara. Simptom kedua untuk fibroid ialah, fibroid ni dia sejenis tisu dekat perut kan, dekat rahim kan. So dia membesar. Macam rahim yang membesar dengan baby kat dalam, fibroid itu membesar. So wanita akan rasa perut dia kembung. Dia akan rasa tak selesa. Bila buat aktiviti harian, bila bersolat, dia akan rasa memang tak selesa. Dan itu pun simptom. Simptom ketiga yang kurang menjadi ialah kesusahan nak buang air besar, nak buang air kencing. So itu simptom-simptom fibroid. Yang paling ketara, macam doktor cakap, pendarahan yang tidak terkawal. Jadi apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang wanita itu sekiranya mengalami seperti simptom yang disebutkan tadi? I think untuk sesiapa pun, mana-mana wanita yang ada pendarahan period yang berubah daripada dia punya period sebelum tu, I rasa kena mendapat pendapat daripada doktor sakit puan yang melibatkan scan. Dan kita kena scan rahim dan tengok, because sebenarnya kalau pendarahan yang tak terkawal tu, dia boleh juga disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dalam badan wanita. So kita kena pastikan yang itu punca dia dan bukan fibroid. So untuk mana-mana wanita yang ada masalah pendarahan yang tidak boleh terkawal, yang dah berubah daripada period yang sebelum tu, daripada kitaran haid yang biasa sebelum ni, dia memang kena jumpa doktor sakit puan untuk mendapat treatment dan rawatan seterusnya. Baik, sebelum kita pergi berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai cyst dan juga fibroid ni, saya ingin membawa doktor di segmen doktor ni kita sentiasa konsisten untuk melihat keadaan realiti masyarakat sebenar secara umum ni. Apa nasihat doktor dan juga pencerahan daripada doktor bagi mereka yang mempunyai stigma terhadap kesedaran penyakit masing-masing ni, di mana terlalu ambil mudah menangguhkan urusan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan yang dialami oleh mereka, dan juga mungkin juga doktor boleh menyentuh stigma bagi khususnya masyarakat Melayu yang percaya bahawa penyakit ini didorong oleh masalah-masalah makhluk halus ni. Silakan doktor. Dia ada beberapa bahagian daripada soalan tu. Dalam pengalaman saya, semasa saya bekerja di hospital kerajaan untuk 15 tahun, memang ada banyak pesakit daripada semua macam-macam kata semua lapisan masyarakat dan daripada semua agama juga. So memang ada kepercayaan dan ada masalah. Pertama kali ada orang yang tidak datang ke hospital langsung sebab walaupun pendarahan tu tak terkawal, dia rasa ini perkara yang biasa bila semakin berumur. Dan dia tak nak bagi menyusahkan suami, menyusahkan doktor dengan datang. Yang kedua, ada macam Fitri cakap, yang cakap ini buatan orang, ada makhluk halus, dan bukan just untuk pesakit Muslim, ada juga pesakit India yang mempunyai stigma yang ada stigma yang sama juga. Yang ketiga, sometimes kalau doktor tu pun macam doktor pakar macam saya, doktor lelaki, ada yang malu nak ceritakan masalah tu, malu untuk diperiksa. So
apa yang kita kena buat dalam kes-kes macam ni ialah kita kena meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan kesedaran masyarakat bukan selalunya semata-mata di Facebook dan Instagram, because bukan semua lapisan masyarakat yang baca Facebook dan Instagram. Dan inilah di mana Kementerian Kesihatan membuat banyak usaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat dengan gunanya kempen dekat tempat-tempat terpencil, mengguna staf kesihatan yang lain seperti nurse, seperti PPK untuk menyebarkan maklumat ini. So cara yang paling baik untuk mengatasi stigma ialah melalui pendidikan. Itu memang truism yang pendidikan tu penting untuk mengatasi stigma. Tapi memang betul Fitri, that was a very good question, sebab banyak pesakit yang datang ke hospital yang datang lambat sebab masalah macam ni. Sebab dia tak nak menyusahkan suami. Sebab dia tak nak menceritakan kat suami pun. Ada yang tak menceritakan pada suami tentang kitaran haid. So you can imagine. Baik, diharap ia ini memberikan satu pencerahan yang begitu baik sekali dan juga menjadi panduan kepada anda semua. Baik, seperti yang anda boleh lihat seperti tadi, paparan yang kami kongsikan adalah simptom-simptom, lihat secara gambaran secara animation, secara animasi. Baik doktor, setelah didiagnos oleh pakar perubatan mengenai geroda penyakit yang seperti kita bicarakan setakat kita bersiaran ini, apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan? Saya akan bincangkan sedikit tentang simptom SIS tadi, kerana saya tak sempat masuk. Simptom SIS ni hampir sama, dia perut yang kembung, mungkin period menjadi tak menentu. Tapi yang lebih merisaukan ialah simptom-simptom kanser. So simptom-simptom kanser merangkumi kurang selera makan, kurang berat badan, masalah buang air besar dengan air kecil dan darah keluar semasa membuang air besar dengan air kecil. So ni adalah simptom-simptom yang amat membahaya. So kalau ada mana-mana pesakit wanita yang mengalami simptom-simptom ini, tolonglah jumpa doktor dengan cepat. Apa langkah seterusnya ialah rawatan berdasarkan apa jenis sis atau fibroid yang ada. So fibroid, kita mulakan dengan fibroid. Fibroid ada beberapa cara untuk merawati. Rawatan tradisional dari segi perubatan, bukan rawatan tradisional. Rawatan tradisional dari segi perubatan ialah pembedahan. Dan sama ada buang rahim atau buang fibroid, bergantung kepada umur. Kalau pesakit berumur 45 tahun ke atas, kita sarankan buang rahim. Kalau pesakit yang umur 30 dan ingin mengandung lagi, kita buang fibroid sahaja. So itu ialah rawatan tradisional. Tapi as you know, masyarakat pun kalau boleh ada yang takut pembedahan, ada yang tak nak menjalani pembedahan major. So rawatan yang lain ada sejenis injection yang boleh dibagi, suntikan yang hormon sebenarnya. Suntikan ini akan menjadikan pesakit itu macam menjadi pesakit yang dah putus haid, menopause. Kerana fibroid ini mendapat dia punya saluran daripada hormon wanita, estrogen dan progesteron. So bila dah putus haid, hormon ni dah tak ada. So kita beri suntikan kepada wanita untuk 3 bulan dan fibroid itu akan mengecil. Tapi masalah dengan perubatan jenis itu ialah lepas awak berhentikan suntikan lepas 3 bulan, fibroid itu akan jadi balik. So persoalan dia, kenapa tak boleh just continue 6 bulan, 7 bulan? Sebab dia boleh menyebabkan wanita tu jadi menopause sepenuhnya. So kalau umur 25 tahun tiba-tiba menopause, tak boleh mengandung pun susah juga. Baru-baru ni dekat Amerika Syarikat tahun lepas ada sejenis ubat makan yang FDA tengah nak meluluskan. Dan kalau dilulus hujung tahun ni, ubat makan itu boleh mengurangkan saiz fibroid dan kurang kesan sampingan. So kita harap ini akan menjadi cara rawatan yang baru. Cara-cara yang lain, nak laserkan fibroid, nak bagi ultrasound wave semua, ada dekat Malaysia tapi hanya dekat pusat-pusat perubatan yang besar. Itu untuk fibroid. Pun begitu, bagi kebanyakan para wanita yang telah disahkan didiagnos untuk menghidap penyakit sis dan fibroid ni, mereka punya stigma dan juga pemikiran banyak dikaitkan dengan bara atau kanser. Adakah keadaan ini merupakan satu mitos ataupun fakta, doktor? Kalau wanita tu ada sis, memang dia boleh jadi precursor kepada kanser. So setiap wanita yang datang bila awak beritahu ada sis, memang dia risau yang kanser itu akan menjadi, dan doktor pun tak boleh confirm. So cara kita pastikan sama ada sis itu adalah jenis yang akan menjadi bara atau memang menjadi bara, melibatkan beberapa ujian. Yang pertama, scan. Daripada ciri-ciri scan, kita boleh tengok ciri-ciri sis yang ada kanser berbanding dengan ciri-ciri yang tiada kanser. Yang kedua, kita buat ujian darah. Ujian darah ni dipanggil tumor marker untuk menunjukkan kanser ovari ada ke tak. So kalau pesakit itu memang malangnya ada
kanser ovari, tumor marker tu akan tinggi. Kalau dalam lingkungan normal, maksud pesakit itu memang tak ada kanser. So itulah cara yang kita boleh membezakan. Tetapi mitos yang ovarian cyst boleh menyebabkan kanser memang prevalent jugalah dekat masyarakat. Okey, kalau begitu doktor, mungkin saya perlukan penjelasan dari doktor dalam bahasa mudahnya untuk difahami apakah perbezaan di antara cyst dan juga fibroid. Okey, so yang paling mudah untuk nak fahami, cyst itu seumpama belon yang berisi air. Okey. Kalau sentuh pun you akan rasa dia macam belon dalam perut, boleh sentuh daripada luar. Doktor dah diajar macam mana nak sentuh daripada luar perut, dia akan rasa macam belon yang berisi air. Fibroid pula, walaupun dia besar juga, dia macam tembikai. Dia punya konsistensi yang berbeza. So di antara yang dua tu, konsistensi yang paling besar perbezaan dia. Yang kedua, fibroid selalu di bahagian tengah perut, padahal cyst selalu di bahagian kanan atau kiri. Sebab dia berpunca daripada ovari yang kanan atau kiri. Okey, seperti yang anda dapat saksikan ya, sedikit paparan gambaran iaitu ovarian cyst ya. Okey doktor, mungkin doktor boleh jelaskan mengenai rajah dan juga gambaran ni secara detail ya doktor. Okey. Kalau kita tengok di tengah-tengah yang ditulis uterus itu adalah rahim wanita. Cavity yang kecil di dalam itu adalah di mana seorang wanita akan mengandung. Nah, kalau kita tengok setiap wanita ada satu rahim. Lepas tu dalam sistem reproduktif dia ada dua tube fallopian yang atas yang warna pink tu, and then dia ada dua ovari. Kalau kita tengok ovari di sebelah kiri skrin, itu adalah ovari yang biasa, yang kecil, normal ovari. Kalau kita tengok di sebelah kanan pula adalah ovari yang ada cyst. So yang paling ketara dari sekali pandang pun nampak ovari yang ada cyst jauh lebih besar daripada ovari biasa. Ovari ini bila ada cyst boleh berubah saiz. Yang terbaru ni ada seorang doktor di Amerika Syarikat yang keluarkan satu ovarian tumor yang 24 kilo. 24 kilo. Yang paling besar saya pernah keluarkan dalam praktis saya dalam 15 kilo. So itulah betapa besar cyst itu boleh menjadi. Bercakap mengenai ukuran cyst itu, adakah ianya bergantung kepada tahap kritikal dan keseriusannya penyakit cyst yang dialami oleh seseorang pesakit itu? Contohnya macam 24 kilo, 15 kebanyakan masa pesakit-pesakit inilah yang Fitri cakap yang ada stigma, yang tak datang ke hospital awal. Sebenarnya dia dah mula ada simptom mungkin tahun lepas, mungkin 3 bulan lepas, tapi dia datang ke hospital masa benda tu dah besar sangat, dah efek pernafasan, dah efek nak bergerak, baru dia datang ke hospital. So memang itu ada efek, because masa benda tu akan bertambah besar dan menjadi semakin susah nak keluarkan. Especially kalau dia kanser, dia akan merebak ke bahagian lain badan. So itulah sebab doktor sarankan sekali lagi, kalau ada mana-mana daripada simptom ni, jangan malu, datang jumpa dengan doktor sakit puan mana-mana, cari yang sesuai dan dapatkan opinion daripada doktor sakit puan tu. Baik, mungkin doktor boleh jelaskan rawatan yang bersesuaian bagi mereka yang menghadapi penyakit seperti ini. Cyst ini doktor nak terangkan secara clear. Sebenarnya 80% wanita, hampir 80% ada cyst. Tapi kebanyakan cyst ni ialah cycle biasa di mana wanita akan menghasilkan telur. Sometimes dia ada apa kita panggil follicular cyst. Maksud dia cyst yang biasa. Itu tak payah dikeluarkan, saiz dia jarang lebih daripada 3 cm, itu bukan masalah. 20% daripada orang yang ada cyst ni, ada cyst yang tidak akan hilang secara sendiri dan saiz dia boleh meningkat, macam kita kata tadi, berat dia dengan saiz lebih. So selalunya kita punya policy adalah kalau saiz dia dah meningkat lebih daripada 5 cm, kita akan suruh patient bedah dan keluarkan. Kita dah buat ujian tadi, scan dengan tumor marker. Of course, kalau scan dengan tumor marker suggest yang benda tu mungkin kanser, memang kena keluarkan. Tak kisah umur pesakit, tak kisah saiz benda tu, sebab dia boleh memudaratkan nyawa. Tapi katakan tumor marker normal, scan pun normal, benda tu kurang 5 cm, boleh tak pesakit tu tunggu 6 bulan? Boleh, tunggu 6 bulan, kita scan balik. Kalau dia semakin membesar, kita kena keluarkan. So ada orang yang tanya, kenapa doktor 5 cm kita kena keluarkan? Kenapa 7-8 cm kena keluarkan? Kenapa 3 cm tak payah? Semakin besar cyst tu menjadi, semakin tinggi risiko untuk cyst tu sama ada terpusing dan terpaut atau pecah. Dan ini adalah kecemasan. Dia macam seumpama orang yang kena appendix. Bila dia pecah macam tu, perut akan sakit sangat. Dia kena pergi ke hospital dan kena buat rawatan emergency, pembedahan emergency. Baik, seperti tadi anda dapat saksikan lagi perkongsian paparan yang kami bawakan kepada anda mengenai topik kita, iaitu cyst dan fibroid. Mungkin kita boleh lihat
sekali lagi ya, paparan itu kita memerlukan penjelasan daripada doktor. Baik, Okey. doktor. Silakan doktor, apa yang doktor boleh kongsikan bersama kami? Ini gambar laparoskopi di mana kita masukkan kamera di perut. Because bila kita nak katakan nak buat pembedahan pun dah jadi semakin moden. Kita ada pembedahan di mana kita betul-betul potong perut dan keluarkan, dan kita ada pembedahan laparoskopi di mana kita masuk kamera dengan peralatan dan kita cuba keluarkan sis ke kandungan luar rahim dengan peralatan skop. So cara pembedahan ini dipanggil laparoscopic surgery. So ini adalah pembedahan laparoskopik. So again sekarang you boleh nampak ini adalah rahim betul seorang pesakit. Ini bukan model ke benda macam tu. So kalau you tengok uterus tu ialah rahim, dan again sekali lagi boleh nampak ada 2 tube di sebelah dan ada 2 ovary. And again sekali tengok boleh nampak yang ovary sebelah kiri skrin memang semakin besar, dan itu adalah cyst dermoid. Apa jenis dermoid? Dermoid cyst ni yang paling interesting. I think nanti kita ada satu gambar dermoid cyst di mana dalam cyst tu ada rambut, ada gigi, ada serpihan tulang. Ini gambar dermoid cyst dia. So patient tadi tu ada cyst dermoid kat dalam, dan cyst dermoid tak tahu kalau boleh nampak dengan clear, tapi benda yang ada label tu ialah gigi kat bawah, teeth. Saya and then nampak. Actually ada rambut sebelah tu yang warna hitam tu rambut. So ini ialah sejenis cyst yang dipanggil dermoid cyst. Yang kes ini adalah sangat menarik sebab patient tu hanya berumur 11 tahun. Dan ini pun mak dia tak bawa sehingga dia memang komplain perut dia kembung, sakit. Baru mak dia bawa untuk berjumpa saya pada masa tu. Dan kita mendapati cyst tu dah saiz dia dalam 10 ke 11 cm dan kita terpaksa keluarkan. Okey, kalau begitu, kalau 11 tahun sudah mempunyai didiagnos penyakit cyst ni, secara umumnya peringkat umur yang keberapa yang mempunyai risiko terdedah untuk menghadapi penyakit ni? Yang paling tinggi peratusan pesakit yang ada cyst di antara lingkungan umur 15 ke 40. Apa yang kita panggil the reproductive age group. Umur di mana boleh mengandung dengan senang, reproduktif kan. So umur itu yang paling tinggi ada cyst dalam ovary. Tapi kalau kita mencakap tentang ovarian cyst yang menjadi kanser, itu ialah biasa 55 tahunan ke atas. And then sekali-sekala ada kes macam adik tadi, 11 tahun tapi ada cyst dalam ovary. Itu bukan biasa, it's quite a rare occurrence untuk berjadi macam tu. Baik doktor, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen terakhir doktor. Menarik saya sendiri pun rasa begitu seronok sekali berbicara mengenai penyakit ini, kerana penyakit ini merupakan satu jenis penyakit yang jarang kita dengar, dan juga ianya ternyata banyak ilmu baru yang saya dapat perolehi pada malam ini. Baik doktor, kita ingin akhiri segmen kita di studio untuk segmen tanya doktor pada malam ini. Apakah harapan yang doktor ingin zahirkan khususnya bagi masyarakat yang punya stigma ni doktor? Silakan. Okey, so yang dari segi stigma doktor nak cakap yang pertama ialah kalau ada antara simptom-simptom yang kita dah cakap tadi, jumpa doktor awal. Buat scan sebagai saringan bila-bila masa. Yang kedua, stigma dan perkara-perkara yang datang sejak turun-temurun, kita kena menjadikan macam Malaysia baru. Kita kena menjadikan stigma dan keluarkan stigma dan menjadi attitude baru kepada benda ni, sebab dia boleh membahayakan nyawa. So semua wanita yang ada di antara simptom tu, atau kalau yang tak ada simptom pun, yang ingin membuat ujian saringan, baik jumpa dengan doktor sakit puan. Baik doktor, kalau kerajaan dah baru, pemikiran pun kena baru juga doktor. Betul doktor. Okey doktor, terima kasih kerana bersama kami di studio malam. Terima kasih, Fitri. Nanti kalau ada peluang ni, kita akan bicara dengan lebih lanjut lagi mengenai penyakit cyst dengan fibroid ni, juga kepada anda. Bila-bila. Ya, terima kasih banyak. Dan juga sekian saja segmen tanya doktor daripada kita pada malam ini. Teruskan bersama kami di studio malam, kerana segmen seterusnya pembincangan topik kita pada malam ini adalah HSR bukan hanya sekadar layanan emosi. Teruskan bersama kami, kita jumpa lagi selepas ini. Thank you very much.